بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita sambung hari ini dengan sirah dan hayatus sahabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk beramal dengan setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengenali, mempelajari dan dengan kita mengenali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan kita mengikut jejak langkah mereka. Sebenarnya kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah para sahabat ni adalah tujuannya supaya Allah berikan kita juga kekuatan untuk kita berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syariat yang Allah berikan, dengan sunnah, tanpa kita cepat mengalah. Bila kita memahami, mempelajari kehidupan para sahabat, barulah kita tahu mereka sebenarnya susah mereka tu kita belum merasai walaupun 1% pun lagi. Minggu lepas kita cerita tentang penghijrahan mereka ke Habasyah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita hari ini bila kita menghadapi kesusahan, kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar Al-Quran dan kita belajar kehidupan para sahabat, kita mendapat kekuatan. Di zaman mereka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran dan cerita kepada mereka berkenaan kaum-kaum dulu untuk memberikan mereka kekuatan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan kisah-kisah Nabi dulu, umat-umat dahulu kepada kamu supaya kamu dapat teguhkan hati kamu, supaya kamu jangan putus asa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, orang-orang musyrik ni mereka cuba untuk mematahkan dakwah Nabi dengan pelbagai cara. Salah satu cara apa dia orang buat? Dia orang keluar daripada Mekah pergi cari ulama Yahudi ataupun Nasrani. Biasanya ulama Yahudi dengan Nasrani sama saja. Kalau dia masih di atas agama yang betul, kita panggil dia Yahudi. Kalau dia dah menyeleweng, maka dia jadilah Nasrani, dan dalam Nasrani ni ada juga yang betul. Baiklah. Maka mereka kata macam inilah, kamu balik ke Mekah, tanya soalan. Tanya 3 soalan kepada Nabi, kepada yang mengaku Rasul itu. Kalau dia jawab betul, maka dia Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, maka dia bukan Nabi. 3 soalan tu kita semua selalu dengar. 3 soalan, apa dia? Pertama, siapa Ashabul Kahf? Kedua, siapa Zulqarnain? Ketiga, apakah itu roh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, datang besok aku akan jawab. Tapi wahyu tidak datang pada keesokan hari. Terputus wahyu. Maka mereka mula mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, physically bila kita disakiti memang sakit, tetapi bila mana disakiti dengan kata-kata tu, kesakitan tu memang dahsyat sebenarnya. Mereka kata apa, jin yang bawa kalam kepada Rasul, dia telah tinggalkan dia, kan, itu dan ini, macam-macam mereka kata. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian turunkan surah Al-Kahf sekaligus. Surah Al-Kahf ni surah yang panjang yang turun sekaligus keseluruhan surah tu. 60,000 malaikat bawa turun. Ada pelbagai riwayat, salah satu riwayat kata 60,000 malaikat bawa turun satu surah tu sekaligus, begitu heavy sekali. Maka dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah, kan, kata kamu, am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Kamu sangka bahawa ashabul kahf ni satu kisah yang ajib. Allah nak beritahu bahawa banyak lagi kisah-kisah yang ajib yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran, tapi sebab kamu tanya, kami ceritakan. Allah tegur Rasulullah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan janji dengan sesiapa pun kata besok akan aku buat sesuatu, kecuali katalah jika Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, maka aku akan beritahu. Itu adalah ajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga membuktikan kata Nabi benar.
teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran membuktikan bahawa Rasul benar. Dalam peperangan Uhud, lepas peperangan Uhud, Nabi begitu marah sekali. Nabi kata, orang yang buat macam ni dengan Nabi dia, entah apa Allah akan buat dengan mereka. Maka Allah kata, kita tahu, kata dalam peperangan Uhud ni kebanyakan mereka yang serang Nabi semuanya dapat hidayat. Majority, kebanyakan daripada mereka, sehingga Wahsy pun dapat hidayat, Hindah pun dapat hidayat, Abu Sufyan pun dapat hidayat, Ikrimah bin Abi Jahal pun dapat hidayat, Safwan bin Abi Umayyah pun dapat hidayat. Ya Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata tugas memberi hidayat, menentukan kebaikan atau buruk, itu adalah tugasan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terima teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegur Nabi, Nabi terima. Nabi tidak melawan. Nanti kita dengar hari ini bagaimana Rasulullah punya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana ketaatan para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu lagi cerita mereka tanya juga. Bila ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dah jawab. Bila tanya pasal Zulkarnain, turun ayat, turun jawapan, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, kan. Kemudian turun pula ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, tanya berkenaan pasal roh, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kata roh itu adalah perintah Allah, kamu tak tahu apa-apa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, manusia hanya ada ilmu yang sedikit saja, kamu tak akan mengetahui. Maulana tak jamin kata manusia ni itu pun kalau boleh dia cari, kan. Kalau boleh dia kata dia jumpa roh tu, dia tangkap, dia ubur dalam botol ke apa, kan, disembunyikan supaya tak mati. Ulama Yahudi dah tahu, kalaulah Nabi boleh jawab berkenaan roh, maksudnya Nabi tak benar. Mereka tahu, mereka bagi tiga soalan, maksudnya kalau Nabi jawab dua daripada tiga, maksudnya Nabi benar. Kalau Nabi jawab ketiga-tiga, maksudnya Nabi tidak benar. Dan kalau Nabi tak boleh jawab tiga-tiga, memang tidak benar. Bila Nabi jawab dua-dua, mereka bagi tahu orang Yahudi, dia orang kata benar. Kata Nabi ini adalah Rasul yang diutuskan. Mereka tanya lagi, kata tak apa, tanya siapa Yaqub. Bila tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan surah Yusuf. Panjang lebar Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf. Nabi kata, Nabi Yusuf ni Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allah cerita semua panjang lebar. Dalam cerita ni satu bahagian nanti kita relatekan. Okey, yang tadi cerita Ashabul Kahf tu, bila mana Allah turunkan bukan sekadar jawapan kepada mereka. Kan saya dah sebut minggu lepas, Allah tidak respon immediately untuk apa-apa permintaan mereka. Allah kata bukan tak nak. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Takut mereka nafikan maka aku azab mereka. Allah kata kalau seperti mana kaum-kaum dulu mereka nafikan, kemudian aku azab mereka. Bila Nabi Isa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah hamparan makanan daripada langit, kan, supaya jadi perayaan bagi kami, untuk kami yang dan pengajaran ataupun tanda kebesaran-Mu bagi untuk orang yang sebelum dan selepas. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Allah kata apa? Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Sesungguhnya Allah akan turunkan untuk kamu, tetapi faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalaulah ada sesiapa ingkar selepas ini, maka aku akan azab kamu, azab yang mana aku tak pernah azab sesiapa pun sebelum kamu. Ayat ni kalau orang faham bahasa Arab boleh tegak bulu roma. Begitu hebat sekali Allah punya. Fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Allah bukan respon kepada mereka turun, oh dia orang tanya, tak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Kahf ni adalah pengajaran untuk semua sehingga hari kiamat. Bila sampai masa Allah turunkan. Maka daripada sinilah mereka para sahabat telah berhijrah, ambil pelajaran daripada Ashabul Kahf dan berhijrah ke Habasyah. Mereka ambil pelajaran daripada situ. Begitu juga satu persatu pengajaran mereka akan ambil daripada surah Yusuf juga. Nanti kita dengar apa yang pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah siang dan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan. Seperti mana kita dengar sebelum ni, Nabi kata kepada mereka, kalaulah matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku,
tetap aku akan teruskan dakwah, aku tak akan tinggalkan, kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada aku akan sampaikan dakwah ataupun aku akan mati dalam aku berdakwah, tetapi aku tak akan tinggalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah dan Abu Talib telah memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Abu Talib sampai pada nafas yang terakhir. Maka mereka berkumpul di sekitar Abu Talib. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai bapa saudaraku, ucaplah la ilaha illallah. Dengan ini aku akan memberi jaminan untuk kamu. Aku akan lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu, supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kamu dan masukkan kamu dalam syurga. Abu Jahal kan, Firaun umat ini, dia kata Abu Talib, adakah engkau akan tinggalkan agama Abdul Muttalib, iaitu ayah engkau, kerana anak engkau ni? Adakah engkau nak mengingkari agama itu, mengingkari bapa kamu sendiri, menghina bapa kamu sendiri? Jadi dia bagi ayat-ayat emosi tentang ayah. Tuan-tuan nak tahu, bila kita nak mati nanti pun, malaikat akan syaitan akan datang dengan pelbagai rupa ayah kita, rupa ibu kita kan. Bila Dajjal datang nanti, Dajjal pun akan datang. Bila Dajjal datang nanti, bila orang tak nak percaya, dia buat apa tahu? Dia akan bawa orang tu pergi ke tanah perkuburan. Ini ada dalam hadis. Dia bawa pergi ke tanah kuburan ibu ataupun ayah kita. Dia kata, bangun, ayah kita akan keluar dan bagi tahu kepada kita, ikut Dajjal, ikutlah dia. Maka orang akan ikut. Bukan sedikit, bukan kecil fitnah Dajjal ni. Jadi Abu Talib kata, kalaulah bukan kerana aku malu kepada kaum aku, maka aku dah beriman. Maka Nabi SAW pujuk, tapi Abu Talib last sekali dia kata, aku mati atas millah Abdul Muttalib. Maksudnya dia tidak beriman. Tuan-tuan, beriman kepada Allah ni satu perkara, tetapi berikrar atas iman itu adalah tuntutan dalam Islam. Walaupun dalam keadaan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, seperti mana Ammar bin Yasir, bila ibu bapa ditorture sehingga dibunuh dan dia dah tertekan, dia mengaku okeylah, dia kata aku terima sajalah, kan, boleh. Tetapi kalau dalam keadaan biasa pun, kalau kita jumpa orang kan, awak beriman tak? Tak, saya biasa-biasa je kan. Awak beriman ke tidak? Tak boleh nak cakap dekat sini kan, sebab ramai sangat orang kafir. Jadi lain kali lah saya bagi tahu kan, apa pun kita semua adik-beradik, demi Allah, orang macam ni terkeluar daripada agama. Tak boleh main-main macam tu. Unless memang nyawa kita dalam ancaman saja Allah bagi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil qabri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Tetapi mereka yang Allah telah buka hati tapi masih dia kufur, Allah akan azab dia. Tak boleh main-main dengan benda ni. Abu Talib, Nabi SAW menangis, merayu, dia tak terima. Dia kata dia malu. Dia tak boleh malu dalam bab iman ni. Kita kena malu dengan Allah, jangan malu dengan orang. Orang kita hari ni nak sebut insya-Allah pun malu. Dia tengok majoriti non-Muslim. Okeylah tomorrow I see you. Sepatutnya insya-Allah cakap. Itu kata kalau orang Islam saya sebut, kena cakap. Allah marah Rasulullah kerana tak sebut insya-Allah kepada siapa? Kepada orang Islam ke orang kafir? Kepada orang kafir. Kerana Rasulullah tidak sebut insya-Allah kepada orang kafir. Kita kena sebut insya-Allah daripada orang kafir. Nanti kita belajar, kerana kita sebut ini pun adalah dakwah dan ini pun boleh menyebabkan mereka masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi telah pulang ke rumah selepas Nabi dakwah, Ali bin Abi Talib bawa berita kepada Rasulullah, kata Abu Talib telah meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ali untuk kebumikan Abu Talib. Itu menunjukkan kalau orang Islam meninggal dunia, kita kena kebumikan juga, bantu juga jenazah dia, bukan biarkan begitu saja. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menghina orang tu, Abu Lahab bila dia meninggal dunia, dia tak meninggal dalam peperangan. Lepas peperangan Badar nanti dia meninggal dekat Mekah juga. Dia diinginap satu penyakit yang pelik dan penyakit yang boleh berjangkit, tapi siapa pun tak nak pergi dekat dia. Terbiar 1 minggu 2 minggu sampai jenazah dia busuk. Abu Lahab ni Allah nak azab dia, nak menghina dia. Bila Abu Talib dah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lemah. Sebab apa? Tak ada lagi penjamin. Zaman dulu kalau ada orang beri jaminan, mereka tak bunuh, tapi setakat pukul, mencaci, itu berlaku juga. Tapi kalau ada penjamin, maka mereka tak akan apa-apakan. Dan seterusnya Khadijah pula. Khadijah jatuh sakit yang teruk sekali, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan
ucap salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun pandai kan, dia tak jawab waalaikumsalam ya Allah kan. Dia kata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Allah, engkau lah salam, bagaimana saya nak jawab salam kan. Tapi Khadijah radhiyallahu anha jawab salam kepada Jibril kan, kepada Jibril yang bawa salam kepada Khadijah, dan dia ucap ya Allah, engkau lah salam dan daripada kamulah keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bila Khadijah pun meninggal dunia, maka Nabi terus jatuh lemah. Di Abu Talib ni adalah ketua Banu Hashim ketika itu. Bila dia meninggal dunia, yang gantikan dia siapa? Abu Lahab. Dia Abu Lahab bila dia masuk pejabat kan, hari pertama biasalah semua semangat. Dia kata, Muhammad, jangan takut, aku akan beri jaminan seperti kepada kamu dan kepada semua Banu Hashim seperti mana Abu Talib berikan selama ini kan. Maka Nabi SAW pun terima, tapi dia, yalah, kita akan tengok sampai bila dia punya lakonan tu. Sebelum tu saya tertinggal. Sebelum tu kita tertinggal pasal boykot. Sebelum tu kita pause sekejap dekat sini. Sebelum ni punya peristiwa, saya dah masuk ke kematian Abu Talib sebelum cerita berkenaan dengan boykot. Bila mereka dah tak boleh nak buat apa, mereka cuba nak halang, tak boleh. Bila mereka menghalang para sahabat berhijrah dan lain-lain berlaku, maka diorang kata sekarang ni kita boykot semua Banu Hashim. Jangan ada orang jual beli dengan mereka, jangan ada orang kahwinkan anak mereka dengan mereka, jangan beri makanan kepada mereka, hentikan keseluruhan supply kepada mereka. Dan Abu Talib pun bawa, bila diorang dah boykot kan, Abu Talib bawa semua keluarga pergi duduk luar daripada kota Mekah. Termasuklah semua Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha dan anak-anak semua pergi. Sehingga mereka akan merayu kepada jemaah-jemaah yang datang haji untuk bagilah makan sedikit, minuman sedikit. Itulah mereka makan sehinggalah dah tak ada apa-apa lagi nak makan. Dah hilang, semua tak ada makanan apa-apa. Bila Atiqah, anak Atiqah Zuhair, dia mendengar perkara itu. Atiqah ni adalah adik kepada Abu Talib. Diorang ni adik-beradik perempuan. Atiqah dengan Safiyah ni adalah adik-beradik perempuan, anak kepada Abdul Muttalib juga. Anak dia bila bawa makanan kepada ibu dia, Atiqah dah tua, dia pun dah tak sedap hati lagi dalam perjalanan. Dia kata sampai bila begini kan kita makan kenyang. Mereka yang kufur ni, mereka tak boykot lah, mereka bebas lah. Siapa yang ikut Nabi SAW semua kena boykot. Boykot maksudnya tak ada apa-apa, dipotongkan sehingga mereka duduk dalam khemah, kan, duduk asing, tak ada apa-apa. Tapi mereka, Rasulullah SAW dalam keadaan begini pun Rasulullah sabar. Boleh je Rasulullah kata, saya Nabi, kau nak boykot saya apa? Saya boykot kau. Nabi SAW terima sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi akan pergi jumpa jemaah-jemaah yang datang haji, dakwah mereka supaya mereka beriman. Mereka tolak dakwah Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya mereka berpakat, kata sampai bila begini, maka mereka jumpa Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi inilah seorang musyrik, tetapi dia ada kebaikan dalam diri dia sedikit. Dia ada kebaikan sedikit dalam diri dia, sehingga selepas peperangan Badar, Rasulullah SAW kata, kalaulah Mut'im bin Adi ada hari ini dan dia minta aku bebaskan 70 banduan peperangan ni, saya aku bebaskan kerana dia. Sebab apa? Nanti kita dengar lagi apa dia buat. Maka dia kata, baiklah, macam inilah, bila dah habis tawaf nanti petang nanti, kita bila berkumpul dekat Nadi kan, kita salah seorang akan bersuara lah pasal perjanjian ni. Maka mereka pun berkumpul, salah seorang antara Zuhair dengan ada seorang lagi, mereka pun bersuara kata, apa perjanjian ni macam tak adil je. Abu Jahal kata tak ada. Dia kata jangan nak buat cerita. Dia kata kita semua dah bersepakat. Dia kata bersepakat apa? Mutaim kata saya pun tak setuju je. Saya rasa macam tak adil lah. Lepas tu orang ketiga, keempat. Jadi bila buat macam tu, dah mula huru-hara berlaku. Dalam masa tu Rasulullah SAW bagi tahu kepada Abu Talib, kata bagi tahu kepada mereka perjanjian yang mereka simpan dalam Kaabah tu dah dimakan anak-anak, kecuali Bismillah yang ditulis itu sahaja yang tinggal. Ataupun Bismikallahumma lah, masa tu mereka tulis Bismikallahumma. Abu Talib datang, kata sebenarnya perjanjian itu pun dah dimakan anak-anak. Dia kata pandai-pandai engkau. Dia kata okey. Kata engkau pergi ambil perjanjian tu, kalau masih ada lagi aku serahkan Muhammad kepada engkau. Dan kalau tak ada, seperti mana Muhammad kata, maka perjanjian itu dibatalkanlah. Abu Talib dia punya yakin dengan Nabi sehingga dia berani gadaikan Nabi SAW masa tu. Sedangkan dia sayang Nabi.
kata betul apa wa baitillahi nubza Muhammada, dia sayang seperti seorang anak, sebab kerana Muhammad lah segala tuah dia dapat. Dia pun tak tahu perkara tu, maka dia gadaikan. Mereka bila pergi ambil, datang tengok, memang dah tak ada dah, yang tinggal hanyalah bismikallahumma, maka terbatallah perjanjian tu. Tapi bila Abu Talib meninggal dunia lepas tu, dan Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia selepas itu, mereka mula serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab tadi yang mula-mula kata kan, semangat, dia kata aku akan jadi apa, penjamin. Dia kata don't worry. Abu Jahal, macam biasalah Abu Jahal datang. Abu Jahal kata, engkau bagi jaminan kepada Muhammad, kau pergi tanya Muhammad apa pandangan dia tentang Abdul Muttalib. Bukan, baiklah, dia kata aku tanya. Abu Lahab datang tanya Muhammad, dia kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan kamu tentang Abdul Muttalib? Dia kata, Abdul Muttalib bersama dengan kaum dia. Abu Lahab datang jumpa Abu Jahal, dia kata okey je jawapan dia. Dia kata apa maksud dia, tahu tak? Dia kata maksudnya dia pun akan berada dalam api neraka, dia kata. Abu Lahab pun marahlah. Abu Lahab pun marahlah. Oh, itu yang dimaksudkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kata, oleh itu aku tak berikan apa-apa jaminan kepada kamu. Bila tak berikan jaminan, Nabi Muhammad fahamlah mereka akan bunuh. Bila tak ada jaminan lagi, mereka akan bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Nabi panggil Zaid bin Harithah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan kaki supaya orang tak tahu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Mekah. Kalau dia orang tahu, mereka akan serang dan mereka akan bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar jalan kaki 60 batu ke Taif, jalan kaki dengan Zaid bin Harithah. Itulah pertama jemaah jalan kaki, dan Nabi jalan betul-betul jalan kaki dengan penuh kerisauan nyawa kan, dan dengan takut orang serang, orang bunuh. Nabi keluar perlahan-lahan supaya siapa pun tak tahu, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan orang besar Taif. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan ketua mereka dulu, hadis ini, cerita ni diceritakan dalam Bukhari. Diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni adalah anak kepada Zubair, anak kepada Asma radhiyallahu anha. Dan Asma adalah kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Zubair meriwayatkan daripada makcik dia, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Urwah banyak meriwayatkan hadis daripada Aisyah kerana dia adalah anak menakan, yang anak kakak Aisyah lah, anak Asma radhiyallahu anha. Satu kali Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pernahkah engkau disakiti melebihi engkau disakiti dalam peperangan Uhud, sehingga panah kan masuk ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ada riwayat mengatakan, Maulana Tarik Jamil pun cerita, kata abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia baling batu kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terlentang, dan leher Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ke satu longkang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pengsan, dan sahabat ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Begitu teruk sekali keadaan Nabi, berlumuran darah kan, sampai 2 hari darah yang kena, yang keluar daripada pipi Nabi ni terus mengalir. Kak Aisyah kata, bila nampak memandang keadaan itu kan, begitu teruk sekali, dan Hamzah pun, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun syahid dalam peperangan Badar. Bila Nabi pulang ke Madinah daripada peperangan Uhud, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinatul Munawwarah, Nabi menangis. Bila sahabat tanya kenapa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wah Hamzah, dia kata seluruh Madinah menangis untuk waris mereka, tapi bapa saudara aku nak menangis untuk dia pun tak ada sesiapa, sebab semua kat Mekah. Keluarga Hamzah semua kat Mekah. Dia kata nak menangisi kematian Hamzah pun tak ada siapa. Begitu sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya, pernah adakah peristiwa lebih sedih daripada ni? Maka Nabi kata, ya, iaitu ketika aku pergi ke Taif, dan bila aku jumpa Ibnu Abdul Yalil nama dia, dan pembesar-pembesar lain, dan bila aku sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tolak dakwah aku. Salah seorang kata apa, kalau engkau betul Rasul, dia kata aku koyak kain Kaabah. Macam-macam lagi jawapan yang mereka berikan. Seorang lagi kata, kalau engkau Rasul, dia kata
aku tak layak cakap dengan engkau lah, engkau punya kedudukan tinggi sangat. Jadi maksudnya dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis di dalam Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, maka aku pun terus memberi dakwah kepada golongan bawahan. Maksudnya orang-orang bawahan, Nabi pergi ke pasar, Nabi bagi dakwah kepada mereka. Jadi bila orang atasan ni, termasuklah Ibnu Abdi Yalil ni dengan dua orang lagi, Mas'ud dan Habib, mereka ni tiga orang besar sana. Bila mereka dapat tahu, maka mereka perintah orang-orang bawahan untuk baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghalau Nabi keluar daripada Taif. Mereka baling batu. Batu ini bukan suatu benda yang tajam yang mana bila dibaling akan luka, tetapi begitu teruk sekali lontaran batu yang dia orang lontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di betis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlumuran darah, dan sehingga kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam lekat dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu berlumuran darah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pengsan. Zaid bin Harithah dukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu, sehingga aku hilang akal aku. Begitu trauma sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaling batu dengan begitu sekali. Zaid bin Harithah cuba jadi penghalang kan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kena, mereka baling dengan teruk sekali dengan maki hamun. Nabi kata sehingga aku pengsan, aku hilang akal aku. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang akal, Zaid bin Harithah dukung, bawa lari keluar daripada Taif, sampailah ke bawah satu pohon anggur. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harithah sedar, Nabi dibaringkan ataupun disandarkan kepada pohon anggur tersebut. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedar, Utbah bin Rabi'ah, musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni dua beradik kan, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, dan anak dia Walid bin Utbah. Mereka inilah yang menjadi yang memulakan peperangan Badar, tiga orang. Tapi mereka ni baik. Sebelum peperangan Badar mula, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah orang Quraisy dalam mereka ada sedikit pun kebaikan, mereka akan dengar cakap Utbah. Utbah kata, engkau nak lawan apa? Kalau engkau bunuh pun keluarga engkau juga. Takkan kau nak bunuh mereka? Kalau mati pun keluarga engkau juga yang mati. Tapi mereka tak dengar. Jadi Utbah ni lah, Utbah ni di Mekah, dialah datang offer Rasulullah, kata kalau nak kekayaan kami bagi, nak kerajaan kami lantik engkau raja, nak perempuan cantik kami bagi kepada engkau, tinggalkan dakwah. Utbah ni lah, dia punya kaya sampai dia punya kebun sampai ke Taif. Jadi bila dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlumuran darah begitu teruk sekali, maka dia petik sendiri buah anggur. Dia petik sendiri buah anggur. Ini Maulana Tariq Jamil sendiri cerita, dia petik anggur dan dia hias, dia letak atas piring dengan tangan dia sendiri dan dia bagi kepada hamba dia Addas. Dia kata, wahai Addas, jangan bagi tahu kepada Muhammad siapa yang bagi. Kata, demi tali persaudaraan kamu dengan orang yang berikan ini, jangan tolak. Dia pun tak sampai hati tengok Rasulullah dalam keadaan begitu. Dia sendiri hantar, kata, bagilah Rasulullah makan sedikit, mana tahu Rasulullah sedar diri. Ketika itu Addas datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bismillah. Nabi nak makan, Addas hanya ni kalimahnya aku pertama kali dengar. Kata, siapa engkau? Dia kata, orang sini tak sebut bismillah sebelum makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku Rasulullah. Aku Rasulullah. Dia kata, engkau siapa? Dia kata, nama saya Addas. Dia kata, engkau daripada mana? Dia kata, aku daripada Ninwa, nama tempat kan, Ninawih ataupun Ninwa di Iraq sekarang ni. Dia kata, oh, dia kata tempat saudara aku Yunus alaihi salam. Dia kata, macam mana tahu tentang Nabi Yunus? Dia kata, aku seorang rasul, seperti mana dia seorang rasul, aku juga rasul seperti Yunus alaihi salatu wassalam. Maka masa tu juga ada dia cium tangan Nabi, dia cium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman. Sebelum peperangan Badar, Utbah pujuk dia ni Addas ni, kata, jom pergi perang sama-sama. Dia kata, perang dengan siapa? Dia kata, perang dengan Muhammad. Dia kata, yang datang hari tu, yang duduk bawah pohon anggur, yang aku bagi dia anggur tu. Dia kata, dia tu bukit pun tak boleh hancurkan dia. Dia kata, kau nak apa nak lawan dia? Kata, bukit pun tak boleh lawan dia. Dia seorang Rasulullah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Bayangkan gambaran kan, dihalau. Nabi keluar daripada kota Mekah kerana tak ada protection lagi. Dan bila sampai ke Taif, Nabi harapkan mereka ini akan terima. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala turun, kerana kaum ni dekat. Satu bandar yang kering kontang Makkah, satu lagi Taif ni bandar yang subur.
Inilah Walid kata kenapa Quran tak turunkan kepada salah seorang pembesar daripada dua kota ini. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, maksudnya daripada Taif dan maka kenapa bukan orang besar, kenapa kepada Muhammad? Maksudnya dia tak terima Muhammad lah kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, adakah ahum yaqsimuna rahmat rabbik, kata mereka kan nak menentukan siapa Allah nak berikan kenabian Allah. Nahnu qasamna bainahum, kami yang tentukan, kami yang pilih, kami yang tentukan, kami yang tahu siapa Mustafa, siapa Mujtaba, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masa itulah Nabi berdoa, Allahumma ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa raghbati wa hawani 'ala an-nas, kan, wa anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila apa, wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin ila ba'idin, doa dia panjang, ila aduwin yatajahhamuni aw ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah an tanzila bi ghadabak aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Ulama kata tak ada doa yang lebih hebat daripada doa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta. Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak salahkan Allah. Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan diriku dan kelemahan aku dalam menyampaikan dakwah, dan aku mengadu kepadamu akan keseorangan diriku. Wahawani 'alan nas, tak ada siapa-siapa. Kata, ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang menjaga orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhan aku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan aku, ya Allah. Maksudnya kenapa engkau serahkan aku kepada mereka ini? Adakah engkau nak serahkan aku kepada musuh yang telah jadikan keadaan aku seperti ini, aku sehingga berlumuran darah, sehingga pengsan? Am ila apa aduwin mallaktahu amri, ataupun nak engkau serahkan aku kepada mereka di Mekah sana yang mereka telah menjadi musuh aku untuk bunuh aku. Tapi Rasulullah kata, ya wahai Allah, tetapi kalaulah engkau tidak murka dengan aku, maka aku tak kisah, tapi aku masih minta afiat daripada kamu, ya Allah, dan aku meminta perlindungan daripada cahaya wajahmu, ya Allah, yang dengannya bercahaya seluruh alam yang gelap ini, dan yang dengannya selesai segala masalah dunia dan akhirat. Supaya, ya Allah, janganlah engkau turunkan kemurkaan ke atas aku, janganlah engkau marah dengan aku, dan aku akan pujuk lakal utbah hatta tarda, aku akan merayu sehingga kau reda dengan aku. Wala haula wala quwwata illa bik. Bayangkan begitu doa. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kisah Nabi Yusuf untuk cerita kepada Rasulullah. Nabi Yaqub pun bersedihan juga, dan dia pun kata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, ya Allah, aku hanya merayu mengadu kepadamu saja. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi dah serahkan, ya Allah, saya tak ada apa-apa dah. Abu Talib dah tak ada, Khadijah tak ada, orang-orang Mekah yang bersama dengan aku dah berhijrah ke Habasyah, dan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar pun dah pindah keluar ke kota, daripada kota Mekah, kerana tak boleh nak duduk lagi. Mereka dah mula serang, mereka dah mula ancam nyawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mana aku nak pergi, ya Allah? Sini belakang pun dah tak boleh, mereka dah halau, depan pun tak ada apa-apa lagi. Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesedihan, dengan air mata. Malaikat Jibril turun masa itu. Malaikat Jibril turun dan bawa malaikat yang menjaga gunung ganam. Dan malaikat Jibril kata, apa engkau nak, perintahlah, dia akan buat. Kalau nak, aku akan himpit mereka dengan dua gunung ini dan hancurkan mereka. Nabi SAW kata tidak. Kata, la'allallaha yukhrij min aslabihim man yuwahhidullaha wahdah. Jangan, tapi aku mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan orang-orang beriman daripada keturunan mereka ini kelak. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kasih sayang. Sedangkan sekarang Nabi nak pergi mana pun tak ada dah, tak boleh pergi mana dah. Masa tu yang berlaku apa? Nak pergi jalan ke depan sampai ke tempat nama Nakhlah, jin-jin datang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran. Allah hantar jin-jin dengar. Begitu keadaan Rasulullah sehingga semua manusia dah tinggalkan Nabi. Tak ada seorang pun. Kalau kita compromise dah. Nabi tak compromise. Jin datang dengar.
Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran itu, Allah turunkan dalam surah Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Mereka datang, mereka dengar Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumin munzirin. Dan mereka balik pula, mereka bagi tahu, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban, kami mendengar Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya qaumana ajibu da'i Allah. Mereka dakwah kaum jin mereka. Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah turunkan surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bi. Allah bagi tahu, kalaulah mereka tolak, dan falan nu'jizahu abada, tak ada siapa pun yang boleh kalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begini pun Nabi tidak tinggalkan dakwah. Bayangkan Addas tadi, Allah Subhanahu wa taala beri gambaran kepada Addas, kata satu hari nanti agama yang dibawa, dan Allah beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, dakwah kamu telah sampai ke Iraq, akan sampai ke utara sejauh yang kau boleh fikir, kan, boleh imagine, akan sampai agama ke sana. Maka telah sampai daripada Addas ni. Addas ni seorang Kristian daripada sana, daripada Nineveh, kan, Nineveh. Allah Subhanahu wa taala janji kepada Rasulullah, jangan risau, agama kamu akan sampai ke sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Taif. Nak buat macam mana sekarang ni? Nak buat macam mana? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Gua Sur. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar wakil untuk minta izin. Dulu kalau dah keluar nak masuk mesti ada penjamin, kau tak boleh masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pertama, kata pergilah jumpa Akhnas, tanya dia. Dia kata tak boleh. Dia kata mana boleh aku bagi jaminan kepada kamu, kamu bukan daripada keturunan kami. Kalau kami beri jaminan, orang akan menentang kami. Maka pergi jumpa. Orang kedua jumpa Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni adalah sepupu lah, kira ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, sepupu juga. Dia pun kata tak boleh. Dia kata mana boleh? Dia kata mana boleh aku beri jaminan. Akhirnya yang bagi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mut'im bin Adi, seorang kafir. Seorang kafir. Maka dialah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah dia minta aku dah bebaskan semuanya untuk dia. Dia inilah Mut'im bin Adi. Maka dia kata aku akan berikan jaminan. Dia kata dia bawa anak-anak dia, dan dia sendiri tunggu di Baitullah. Dia hantar anak dia untuk pergi ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa. Dan dia kata siapa sahaja yang menentang Rasulullah, kami akan menentang mereka. Rasulullah di bawah jaminan kami. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yu'ayyid hadzal din biyadil kafir. Bila Allah nak bantu, Allah boleh bantu dengan siapa sahaja. Dengan orang kafir pun Allah boleh bantu. Dan itu Allah punya kuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka mereka yang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah dengan selamat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada apa masa itu, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh buat? Kerana mereka keluarga sendiri tak beri jaminan. Tetapi kerana Mut'im bin Adi, dia punya sanggup, dia pun kesian tengok Rasulullah yang mana sana pun tak ada apa, sini pun tak ada apa. Itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Hari ini dakwah kita sedikit saja pun kita dah mengalah, kan, kata ya Allah saya dah penat, saya dah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseorangan. Nabi dengan Zaid bin Harithah saja, tak ada siapa dah masa tu. Tak ada siapa dah yang boleh tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada mereka sembunyi ataupun mereka berhijrah. Kerana tak boleh buat apa-apa dah. Hamzah walaupun dah masuk Islam, dia pun tak boleh buat apa-apa masa tu. Umar radhiyallahu anhu pun tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Ialah bilangan mereka kecil. Bilangan mereka kecil. Orang Quraisy ni besar. Sekarang ni dah masuk pula Banu Thaqif pula. Orang Taif, kan. Mereka pula lagi dua kabilah pula. Mana Nabi, apa Nabi nak buat? Walaupun Umar radhiyallahu anhu, minggu lepas kita cerita tentang Umar, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, ya Allah muliakanlah Islam dengan Umar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah beri nur Islam kepada Umar radhiyallahu an. Dan Ibni Mas'ud sendiri kata kami mula mulia dengan keislaman Umar radhiyallahu anhu sehinggalah ke hari ni, hari dia, hari Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Tapi Umar kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kata kami ini mulia kerana Islam. Bayangkan Umar punya kefahaman dia tentang agama. Dia tak kata pun, tengok Rasulullah pun kata Islam pun mulia kerana aku. Dalam peperangan Badar, banyak ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memberitahu, kata apa yang Umar cakap itulah ketentuan Allah sebenarnya. Dalam peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya cadangan kepada Abu Bakar Siddiq, nak buat apa dengan banduan peperangan ni?
peperangan Badar akan berlaku selepas ni lah, belum berlaku. Maka Abu Bakar kata kita jadikan mereka banduan. Umar radhiyallahu anhu kata kita bunuh mereka, pancung mereka semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, Nabi sayang mereka, kesian mereka, Nabi jadikan mereka banduan, terima cadangan Abu Bakar. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat maka lin nabiyyi untuk mengambil an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tak boleh dia mengambil sesiapa jadi banduan selagi belum kuat lagi pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah kuat boleh ambil lah. Sekarang ni kalau ambil pun nanti mereka ni akan menentang balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masa turun wahyu tu Nabi bersama dengan Abu Bakar je. Nabi dengan Abu Bakar sedang menangis berdua-dua dalam khemah dalam peperangan Badar. Umar radhiyallahu anhu datang. Umar kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa menangis? Kata, ceritalah kenapa menangis ya Rasulullah. Rasulullah diam. Kata, Rasulullah bagi tahulah. Dia kata, kalaulah aku boleh faham, aku akan turut menangis. Dan kalau aku tak faham pun, aku akan pura-pura menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Umar, kata Allah Subhanahu wa taala kata, sebenarnya dilarang kamu jadikan mereka ni banduan, tetapi dah ambil tak apalah. Sepatutnya Allah kata jangan ambil. Umar masa tu pun Umar tak kata tengok kan saya kata. Maka Umar pun turut menangis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ni punya sayang kepada Rasulullah. Dia seorang saja dalam sejarah Islam yang sebut da'ni adrib unuqah. Biarlah aku pancung kepala orang tu. Dia seorang je yang setiap kali ada orang buat salah, yang bila ada orang menghina Rasulullah ataupun apa saja, terus dia kata biar aku pancung kepala orang tu, biar aku pancung kepala orang tu, berkali-kali. Banyak ayat yang Allah turunkan untuk mengiyakan apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan takdir dulu, bukan Umar dulu kan. Takdir memang Allah dah tentu. Allah nak bagi tahu kata apa Umar tu adalah selari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Begitu sekali. Tapi Umar tak pernah bangga dengan perkara itu. Seumur hidup dia tak pernah bangga. Itulah Umar ibn Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Kalaulah selepas aku ada nabi, maka Umar lah yang paling layak menjadi nabi. Kerana inilah, kerana walaupun Nabi kata dia punya kekuatan tu dengan dia dapat kekuatan kepada Islam, tapi tetap dia tak pernah bangga pun kata, oh tengok. Dia kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Bahkan dia kata Islam yang telah muliakan kami. Kami tak ada apa-apa. Orang macam Umar radhiyallahu anhu, dia masuk Islam gelaran Faruq dapat kerana dia pergi ke Kaabah. Dia masuk dalam Kaabah, dia semayang. Dan kemudian bila mereka serang daripada Nadi, datang kan, kabilah demi kabilah, dia tangkap mereka, dia pukul seorang-seorang ketua. Umar pandai, dia tak pukul orang, dia tengok mana ketua, dia tangkap, dia pukul, yang lain lari. Dia nampak mana ketua, dia pukul, yang lain lari. Maka Nabi, bila datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beri gelaran Faruq kepada Umar, Al-Faruq, yang membezakan antara hak dan batil. Maksudnya dengan Umar, Allah Subhanahu wa taala akan membezakan golongan yang hak dan batil dengan kekuatan, dan dengan dia punya inilah maksudnya dengan keberanian Umar radhiyallahu an. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ni, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kan, pernah sekali ni pun siapa dalam majlis Ali tanya, dia kata siapa paling berani? Maka semua sahabat kata engkau ya wahai Ali. Sebab Ali ni gelaran dia Haidar, nama asal dia Haidar. Ibu dia bagi nama Haidar. Haidar maksudnya singa. Zaman dulu memang ibu gemar bagi nama anak singa. Abbas pun maksudnya singa juga. Hamzah pun maksudnya singa juga. Dan Ali pun nama asalnya Haidar, singa juga. Mereka memang banyak bagi nama singa sebab Ali ni berani. Masa tu bila ditanya siapa yang paling berani, maka Ali kata siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mana ada orang lebih berani daripada Abu Bakar Siddiq? Kerana bila orang kepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar seorang saja berani pergi. Kalau kita pun kita lari kan. Kata Rasulullah, bolehlah Allah selamatkan kita, siapa? Abu Bakar pergi pertahankan Rasulullah. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Takkan nak bunuh, dia kata orang yang hanya dia mengaku bahawa Allah itu Tuhan dia, takkan kau nak bunuh dia? Apa dia buat? Apa salah dia? Abu Bakar akan defend Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu hari Abu Bakar pun dipukul, sehingga dipukul dengan kasut muka Nabi, Abu Bakar sehingga bengkak-bengkak dan pengsan. Dia daripada Banu Tamim. Dari Banu Tamim telah bawa dia pulang kan. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana pengorbanan dia sanggup buat apa saja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim majma'in yang kita belajar. Dan kita belajar ni bukan untuk sekadar kita tahu, oh okeylah baiklah lepas ni
maka mereka pun pergi ke sana, mereka pun berhijrah. Bukan itu. Dan lepas ni insya-Allah minggu depan kita akan sampai kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab ulama kata bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti begitu sekali, maka Allah Subhanahu wa taala pun kesian melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah panggil Nabi ke Mi'raj untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah, bila mana hati kita hancur, kita disakiti, kita kena menghargai detik itu. Bila kita angkat tangan doa, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayat kepada orang-orang Taif. Mereka pun telah masuk Islam selepas Fatah Mekah. Mereka pun telah masuk Islam. La'allallaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahda ataupun man yuwahhidallaha wahda. Kata aku berharapkan Allah Subhanahu wa taala keluarkan, lahirkan daripada mereka orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala kelak. Itu sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, walaupun didera, dipukul kan, disakiti. Kalau kita hari ini kita dah tinggalkan, inilah kita nak belajar dengan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tak mengalah. Kita tak mengalah dalam dakwah kita. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah pun bukan kata Nabi dah berhijrah, Nabi dah pergi ke Yathrib, para Ansar telah bantu Nabi, Nabi hidup dengan lebih mudah. Maka sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam senang tak? Nabi makanan pun tak ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbulan-bulan Aisyah radhiyallahu anha kata kepada Urwah meriwayatkan, kata berbulan-bulan pelita ataupun dapur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menyala. Satu hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia melihat Rasulullah solat duduk, maka ditanya, ya Rasulullah sakit ke? Rasulullah, tak ya wahai Abu Hurairah, lapar yang teramat. Begitu lapar sampai tak boleh nak bangun berdiri solat. Kita kalau lapar satu dunia kita maki hamun kan, termasuklah saya. Maksudnya apa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wahai Abu Hurairah, jangan menangis. Abu Hurairah menangis bila Nabi kata begitu. Nabi kata jangan menangis. Tapi sesungguhnya seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berlapar untuk mendapat ganjaran dan keridaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan hisab dia. Begitu risau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan penghisaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Kita kehidupan kita bahagi dua. Oh, ini dunia dan ini akhirat. Ini untuk Allah, ini untuk saya. Ini untuk Allah, ini untuk keluarga saya. Ini untuk Allah, para Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka, seluruh hidup mereka untuk Allah sahaja. Allah kata Allah kata sami'na wa ata'na. Mereka tak ada kata oh ini 8 jam saya bagi untuk Allah, 8 jam lagi saya bagi untuk keluarga. Tak ada. Mereka 100% untuk Allah sahaja. Allah kata apa, itulah mereka buat. Allah kata tinggalkan, mereka tinggalkan. Kehidupan mereka bukan untuk nafsu mereka, untuk diri mereka, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itulah yang kita nak tahu daripada kehidupan mereka. Jam berapa? 5 minit Okey. Setakat itu saja, insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Saya ada lagi nota tapi saya rasa cukuplah untuk minggu ni. Insya-Allah kita akan sambung minggu depan dan kita akan masuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita. Tujuan kita belajar sirah dan hayatul sahabah ni adalah untuk Allah berikan kita kekuatan, terutamanya dalam keadaan hari ini di mana setiap kita telah patah sebenarnya. Setiap kita dah patah. Ketika ini kita sangat memerlukan panduan, dan panduan tu kita hanya akan dapat daripada mana? Daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab itulah Elders minta kita belajar kehidupan mereka. Maulana Sa'ad minta kita belajar kehidupan mereka supaya kita jangan sesekali kita rasa lemah. Mereka punya penderitaan teruk. Tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak tinggalkan dakwah. Nabi terus dakwah kan. Sedangkan Nabi lah paling Allah Subhanahu wa taala sayang. Malaikat datang bagi offer lagi, Nabi tak terima. Nabi teruskan dakwah. Sebab apa? Nabi nak setiap orang beriman. Hari ini kita, satu perkara lah saya rasa yang point hari ini yang paling utama saya nak sebut, kita bahagikan masa kita. Sepatutnya kita punya hidup ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama ada solat saya, ibadat saya, kehidupan saya 100% untuk Allah. Kita tak boleh ada dua face. Oh, sekarang ni saya buat untuk Allah dan sekejap lagi untuk keluarga. Tak boleh. Kita kena 100. Yang kita hidup dengan keluarga itu pun kerana Allah. Dan dalam keluarga kita hanya akan buat apa yang Allah perintah saja.
Apa yang Allah larang kita akan tinggalkan. Kita tak akan meraihkan selain apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Kita tak akan buat selain apa yang Allah, barulah Allah akan hantar bantuan. Seperti mana Allah hantar bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Khadijah radhiyallahu anha bila di boikot tadi kita belajar kan, mereka dia pergi sekali keluarga Nabi, mereka persoalkan ke, kata apa salahnya kan, compromise je lah, apa salahnya, compromise je lah, takkan sampai kita kena halau makanan diputuskan kan, ya, tak boleh. Itu yang Abu Bakar buat kan, ayan qusuddin wa ana hayy. Kata boleh ke agama Rasulullah yang dibawa oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurangan sedangkan aku masih hidup. Abu Bakar dia punya sayang kepada Rasulullah lain, tak macam kita. Bahkan setiap sahabat Nabi kan, mereka sentiasa kata aku sanggup kurbankan ibuku dan ayahku untukmu wahai Rasulullah. Kita kalau okeylah ya Rasulullah, tapi saya ada keluarga kan. Hari ni hadis ni pun entah kita letak di mana, kita kata yalah memanglah kita kena jaga agama, tetapi keluarga pun kena jaga. Dulu mereka kata tak boleh, kami kena jaga Rasulullah, kami korbankan keluarga untuk Rasulullah. Hari ini Rasulullah tak ada depan mata, maka kita boleh cakap lah macam tu. Dan kita masih mengaku saya sayang Rasul. Sedangkan bila bertembung keluarga dengan Rasulullah, kita pilih siapa? Keluarga kita. Dia kata yalah, agama-agama juga takkan sampai nak korbankan keluarga. Para sahabat dengan depan mulut kata, ya Rasulullah, aku korbankan ibu dan ayah aku pun untuk kau ya Rasulullah. Tapi sebab Rasulullah tak ada hari ni, kita lupakan. Lupa ke Rasulullah punya dakwah kan, pergi ke Taif dakwah. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ada soalan apa-apa berkenaan dengan tak ada mati. Tak ada mati. Setakat ni saya tak baca riwayat yang ada mati lah, tapi terputus bekalan dan sehingga mereka dah tak ada apa-apa. Bukan setakat boikot makan minum tau, tak boleh berkahwin dengan mereka, putuskan semua hubungan dengan mereka, pelbagai, maksudnya boikot, fully boikot lah, sehingga mereka keluar kota Mekah duduk. Maksudnya dia pulau Bani Hashim yang Islam dan yang bukan Islam sekali ya. Siapa sahaja yang menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beriman ataupun tidak beriman, maksudnya siapa yang mengiyakan kata apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ataupun kena nafikan, maksudnya kena serahkan kepada mereka, kata kami tak ikut Nabi, kamu nak ambil-ambillah, kamu nak bunuh-bunuh. Mereka tu saja yang tak diboikot, seperti Abu Lahab dan lain-lain, anak saudara Abu Lahab kan, seperti yang sebut Zuhair dan beberapa orang tu, sebab mereka tak ada, mereka kata kami tak beriman. Kalau mereka yang tak beriman tapi mereka support Nabi pun boikot sekali. Abu Talib pun pergi sekali, Atiqah pun pergi, Safiyah pun, Abu Talib pergi. Abu Talib duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pun pergi duduk sana. Khadijah radhiyallahu anha, semua. Ada soalan tak ada? Yang 3 orang pembesar masuk Islam tak tahu kan? Yang kita ni. Saya tersetak tak masuk Islam, tapi saya tak pastilah, tak ingat. InsyaAllah nanti bila sampai kepada, tapi saya rasa tak kot. Tak pernah dengar Ibni Abdi Yalil kan, tak ada pun dalam ni kata mereka masuk Islam. Sebab yang Mas'ud tu bukan Ibni Mas'ud, itu yang ni Abdullah Ibni Mas'ud kan, yang Mas'ud tu lain. Bahkan daripada Saqif ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kata akan keluar 2 orang, satu Kazzab, satu lagi pembunuh. Kazzab tu adalah Mukhtar As-Saqafi, dia adalah pengasas Syiah, penipu. Nabi kata akan keluar 2 orang daripada Taif ni, seorang Mukhtar As-Saqafi dan seorang lagi Hajjaj bin Yusuf, pembunuh. Nabi bagi tahu awal lagi. Bila Hajjaj bin Yusuf bunuh Ibn Zubair dan dia pergi jumpa Asma radhiyallahu anha. Dia mula-mula dipanggil, dia kata hantar orang panggil, dia kata Asma, aku nak tunjuk mayat Abdullah bin Zubair yang kami dah pancung ni. Asma kata dia tak nak pergi. Dia kata dia hantar lagi sekali, dia kata kalau dia tak datang, aku akan hantar orang untuk heret Asma dengan rambut dia bawa datang. Bayangkan Asma radhiyallahu anha ketika itu umur dah 100 tahun dah tua. Hajjaj ni zalim betul. Bila tak datang juga dia pergi. Bila dia pergi jumpa Asma kan, dia kata dah lihat dah, dia kata nasib anak engkau dibunuh, digantung depan Kaabah Ibn Zubair. Kepala dihantar kepada Abdul Malik bin Marwan. Maka Asma radhiyallahu anha kata, tahu tak aku siapa? Dia kata akulah Asma Dzunnitaqain. Dia kata akulah Asma yang mempunyai 2 tali pinggang. Kerana masa dia berusia 10-12 tahun, dialah yang membawa makanan untuk beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur,
ketika Rasulullah SAW nak berhijrah, dia bawa makanan. Dia diikat, satu diikat makanan, satu lagi diikat dengan badan dia. Nabi SAW bagi gelaran Zunnitaqain. Dia kata, tahu tak? Dia kata, aku siapa? Dia kata, akulah Zunnitaqain. Dan dia masa tu dia cerita kisah yang dia bantu Rasulullah SAW. Dan dia kata, tahu tak engkau siapa? Dia kata, Rasulullah SAW sebut juga tentang kau, katakan keluar 2 orang daripada Banu Saqif. Seorang adalah Kazzab dan seorang lagi pembunuh. Yang Kazzab adalah Mukhtar As-Saqafi dan yang pembunuh adalah engkau. Hajjaj dengar tu, dia terus patah balik, tak jadi nak cakap apa. Dia pun takut bila dengar tu. Tapi nasib Allah Subhanahu Wa Taala tidak nasibkan iman untuk Hajjaj bin Yusuf. Dia bunuh tabi'in, dia bunuh para sahabat. Dan bagi dia apa dia buat tu betul lah. Dia kata dia buat tu betul sebab dia taat kepada pemerintah zaman tu. Tapi tak ada seorang pun ulama yang mengatakan, daripada para ulama yang mengatakan apa yang dia buat tu betul, memang salah lah. Ni 2 orang ni daripada Taif lah. Mereka ni memang ada lah yang jahat daripada Taif ni sehingga akhir. Ada apa Okay, insyaAllah kita sambung minggu depan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ganjaran pahala yang besar untuk kita belajar dan dapat beristiqamah belajar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita seperti mana Allah redha dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Kita kenal pun tidak Rasulullah, macam mana kita nak bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kenal ayah kita, ibu kita, tapi Rasulullah kita tak kenal kan. Sepatutnya kita tak boleh sayang ibu kita lebih daripada Rasulullah. Tak boleh. Tak boleh sayang ayah kita lebih daripada Rasulullah. Tak boleh. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.